Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 25 Mac 2021 hari Khamis, anda bertemankan saya Uyaina Arsyad. Dan tarikh hari ini sebenarnya adalah tarikh yang cukup bermakna buat seluruh anggota polis diraja Malaysia kerana hari ini adalah merupakan Hari Polis yang ke-214. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada semua abang-abang polis kita, kakak-kakak polis kita yang dah banyak bertungkus lumus untuk menjaga keselamatan kita semua. Dan di samping itu juga, Yana teringat tentang gerak khas The Finale yang mana gerak khas The Finale ini telah pun diiktiraf oleh The Malaysia Book of Record sebagai siri drama yang paling lama bersiaran. Dan gerak khas The Finale menemui penonton pada pukul 10.30 malam setiap hari Jumaat dan Sabtu hanya di TV3. Sekali lagi, selamat Hari Polis kami ucapkan buat seluruh anggota polis. Baik, seterusnya kami nak war-warkan juga tentang statistik COVID-19 sehingga semalam di mana dilaporkan sehingga 24 bulan 3 2021 sebanyak 1,268 kes baharu telah pun dicatatkan dan sebanyak 1,083 kes sembuh baharu dan kematian baharu pula adalah sebanyak 2 kes. Dan kalau kita lihat statistik mengikut negeri pula, Kuala Lumpur, maafkan saya, Selangor masih lagi mencatatkan jumlah yang tertinggi disusuli oleh Johor dan juga Sarawak. Yang pasti, kita kena amalkan 3W, wash, wear and warn. Okey, baik. Hari ini juga adalah hari terakhir untuk adik-adik kita yang menduduki peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Tasawur Islam dan juga Computer Science. Kakak harap, kakak terus. Kak Yana harap adik-adik semua nantilah habis SPM ni nanti untuk mengisi borang UPU, pilih subjek ataupun kos yang betul-betul adik-adik minat. Jangan ikut kawan, okey? Kena ikut kemahuan dan kemampuan diri sendiri. Baik, seterusnya yang nak kongsikan dengan anda semua juga tentang tips dari Lactogro. Sedar tak sedar dah masuk ke tips nombor 64. Tips dari Nestle Lactogro ini untuk si manja membesar ceria dan dapat belajar serta bermain dengan lebih ceria bersama keluarga. Tips inspirasi Grow Happy nombor 64. Belajar nyah kuman alat mainan. Salah satu norma baharu yang perlu diajar kepada si manja kita adalah rajin bersihkan mainan mereka. Papa mama sediakan tisu basah yang mesra kanak-kanak dan boleh nyah kuman. Tunjuk ajar mereka buat sendiri agar mereka tahu kebersihan memainkan peranan penting dalam kehidupan. Ingat, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Si manja mesti seronok berkemas bila perutnya tu selesa. Jangan lupa berikan Nestle Lactogro dengan probiotik L-Reuteri membantu sistem penghadaman si manja supaya lebih selesa. Baik, itu berkenaan dengan Lactogro. Banyak sebenarnya tips yang dikongsikan. Diharapkan dapatlah memberi inspirasi kepada ibu bapa di luar sana. Dan hari ini sebenarnya saya tidak keseorangan sebab seorang lagi hos satu-satunya hos lelaki di Wanita hari ini sudah pun menunggu dalam talian di ruang tamu rumahnya. Assalamualaikum Fahrin. Ya, Assalamualaikum Yana. Waalaikumsalam. Wah, cerianya suara Fahrin. Lama tak berjumpa ni. Ceria lah. Yana ke tu cantiknya berbaju kuning. Wah, kuning Fahrin kuning pun. gold. Ya, Fahrin pun apa kurangnya bertambah kacak mengenakan baju warna merah. Okey, kenalah naik sikit. Kita juga bertugas sebenarnya walaupun Ya, betul. dari rumah bersama dengan Yana. Okey, Yana cukup ceria, cukup menarik hari ini walaupun kita secara virtual ni. Baru saya tahu sekarang perasaan tetamu-tetamu kita selama ni kan, sepanjang tempoh bersama dengan kita. Mengendalikan sebarang topik dan sebagainya. Okey, baik, seperti mana biasa kalau penonton-penonton semua dah lihat, Yana sebentar saja tadi dah pun seperti biasa mengemas kini informasi COVID bersama dengan anda dan juga tadi saya nak tambah sikit lah Yana. Ya, silakan. Bila Yana kata tentang adik-adik yang mengambil SPM tu, okey, kita tahu sekarang ni macam-macam Yana, jurusan yang boleh dipilih dan sebagainya dan macam Yana kata tadi ikut kepada minat anda. Tetapi saya faham juga ramai sekarang ni pelbagai bidang yang anak-anak muda ni suka, macam jadi YouTubers, Insta famous dan sebagainya.
Tapi saya nak menekankan kepada mereka semua, ilmu itu tetap penting. Ilmu itu sampai ke hujung usia pun harus terus dicari dan digali. Sama juga sebenarnya. Ya Yana, apa dia? Tak, tadi bila Fahrin cakap pasal YouTubers lah, nak jadi artis dan sebagainya, dilaporkan dan direkodkan kan Fahrin, setakat ini rata-rata ramai dalam kalangan anak-anak muda kita yang masih lagi bersekolah, apabila ditanya nak jadi apa bila dewasa nanti, mereka meletakkan YouTubers nak menjadi seorang Insta famous sebagai antara kerjaya impian mereka. Adakah ini sesuatu yang patut digusarkan? Tepuk dada, tanya salah. Tapi kena menjadi YouTubers ataupun Insta famous yang berilmu. Sama juga macam Yana. Saya tahu Yana juga adalah seorang TikTokers. Saya pula. Saya buat occasionally, kadang-kadang. Tapi Yana, ada satu TikTok ni yang kita nak kongsikan bersama, bukan saja dengan Yana, tetapi kepada penonton-penonton semua tentang tips. Kita tengok tips parking kereta dengan buat kerja rumah. Jom kita saksikan. Jom. Macam mana nak parking kereta? Tips ni berguna especially dalam bandar. Katakan anda keluar dating, nak lunch, alah, terjumpa parking. Bagilah signal berhenti kat depan. Kemudian alignkan kereta supaya sama. Samakan sahaja side mirror dengan kereta sebelah. Senang kan? Kemudian pusingkan steering dan reverse masuk secara lurus. Bila side mirror sama dengan bumper, cepat-cepat balas steering. Macam dia ni. Bila dah masuk tu, luruskan steering, betulkan parking. Pandai-pandailah kau. Itulah, dulu time kelas kau tidur. Tergelak-gelak lah saya, Fahrin, tengok abang tu tadi. Dia bagi tips untuk parking dengan suara dia buat VO tu. Alah. Tapi Yana perasan tak? Apa? Yang buat tips-tips tu semuanya siapa? Lelaki. Hai Fahrin Ahmad ni nak mengata orang perempuan kalau parking tu tak betul lah ya. Tapi kan sebenarnya kan Fahrin, kalau saya sendiri kalau parking, kalaulah tak ada kamera kat dalam kereta saya tu, saya tak boleh parking sendiri, Fahrin. Saya takut terlanggar kiri, terlanggar kanan. Sebab tu saya nak berkongsi dengan penonton wanita ini, saya kalau datang ke Sipentas, saya nampak kereta Yana selalu parking sengit. Tak baik tau, Fahrin. Ada pula bocor rasa saya. Okey, baik. Baik. Yana, jom kita mengajak para penonton kita untuk satu topik yang cukup menarik pada hari ini, Yana, yang saya kira memang ini satu kisah benar, realiti yang tapi ramai orang yang berdiam dan tak berani ataupun tak berani nak orang kata membincangkan isu ini. Okey, topiknya Yana. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah nafkah tidak dilangsai. Dan Fahrin, saya kira kita di Wanita Hari ini sendiri pun, ni bukan kali pertama kita bawakan topik yang berkaitan dengan nafkah ni. Kita dah sering kali membincangkan tentang topik ini. Tetapi kita bawakan sekali lagi untuk memberi peringatan kepada kita semua. Sebab kes ataupun perkara-perkara yang melibatkan nafkah ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan, kerana kalau tak bayar nafkah kepada isteri, anak dan ibu bapa kita, boleh dikira sebagai hutang. Okey, untuk menarik perhatian para penonton, Yana, kita mungkin beri imbas sedikit, serba sedikit situasi lah. Okey, contoh situasi sekarang, kita lihat ramai wanita, ramai para isteri dah mula ada pendapatan sendiri. Kemudian suami terlupa, buat lupa ataupun tidak berkira-kira tentang nafkah untuk isteri. Itu tak apa lagi, Yana, tahu. Tapi ada saya juga kabar yang suami pula menggunakan pendapatannya dalam nafkah tak diberi, tapi melebih-lebihkan pihak lain pula. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan kepada anda di rumah yang sedang menonton sekarang ni kan, kalaulah ada sebarang soalan ataupun nak berkongsi pengalaman hidup anda bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan insya-Allah kami kalau ada kesempatan akan cuba membaca soalan anda dan akan cuba dijawab oleh tetamu istimewa kita juga dalam talian. Okey, kepada anda, jangan ke mana-mana. Saya dan Fahrin akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Kalau seorang ibu dia kata dia lebih berhak terhadap harta anak lelaki dia, ibu ni adakah dia lupa dulu suami dia juga yang bagi nafkah? Bayangkan kalau dia berada di kedudukan suami dia lebih utamakan ibu. Dia terasa tak? Kalau dia ingat balik, yelah ustazah, saya tak boleh terima lah ustazah, tapi suami saya bagi nafkah cukup. Jadi sekarang jangan jadi seorang ibu yang menghalang anak lelaki untuk memberikan nafkah cukup kepada anak isterinya. Dah, Islam ini adil. Kita macam roda, pusing-pusing benda yang sama. Terus selama mana ia menjadi tanggungjawab terhadapnya, maka tanggungjawab kepada isteri adalah diutamakan kecuali dalam keadaan darurah. Ibu bapa memerlukan bantuan, maka itu diberikan kepadanya. Kalau ibu bapa betul-betul darurah, betul-betul sakit, betul-betul memerlukan, maka keadaan itu saja perlu diutamakan ibu ayah. Itu dia tadi sedikit sebanyak persoalan dan juga jawapan yang telah pun diberikan oleh Ustazah Asma Harun tadi dalam petikan TikTok tadi. Dan hari ini seperti yang telah kami war-warkan tadi, topik yang akan kita bincangkan adalah nafkah yang tidak dilangsai. Apa sebenarnya betul-betul nafkah yang patut dan seharusnya menjadi kewajipan untuk dibayar oleh seorang suami, bukan sahaja kepada isteri dan anak-anak, mungkin juga kepada ibu bapa. Dan bagaimana pula sekiranya nafkah ini tidak dapat dilangsaikan oleh suami, siapa dalam kalangan ahli keluarga suami ini tadi yang perlu memikul tanggungjawab ini. Bersama dengan saya dan Fahrin yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang adalah Tuan Faisaluddin Yusof yang merupakan seorang peguam syar'i yang tidak asing lagi bersama kami di Wanita hari ini. Fahrin. Ya, Assalamualaikum Tuan Faisal yang bersama dengan kita yang nak membincangkan topik kita nafkah tidak dilangsai ni. Okey Yana, tadi sedikit kita dah kongsi dengan para penonton. Mungkin beberapa situasi. Okey, tapi tak apa. Dengan Tuan Faisal, mungkin Tuan kita mulakan dengan asas definisi nafkah ini terlebih dahululah sebelum kita hurai lebih lanjut. Silakan. Terima kasih Fahrin dan juga Yaina. Ya Tuan. Menceriakan semua penonton ya, terutama wanita-wanita yang menonton kita ni ya. Baik ya. Basically nafkah ni mudahnya ya adalah satu tanggungjawab ya daripada seorang ketua keluarga. Kalau ketua keluarga tu macam kita ni Fahrin suami lah ya. Dia menyediakan nafkah dari segi dia beri bentuk kita kata tempat tinggal, kemudian dari segi makanan, pakaian, kemudian dari segi wang ringgit belanja ya. Itu yang asas ya, yang asas kepada ahli keluarga kita. Siapa ahli keluarga kita ni? Nombor satu yang paling hampir dengan kita, isteri kita lah. Kemudian anak-anak kita, kemudian mak ayah kita, kemudian datuk dan nenek kita, kemudian adik-beradik kita. Sebab itu dalam Islam, dia dinamakan sebagai nafkah usul dan juga nafkah furu'. Nafkah usul ini yang atas kita, iaitu mak ayah kita, datuk, nenek, semua ya. Furu' ni adalah nafkah yang diberikan kepada bawah tanggungan kita, isteri, anak-anak, sampailah ke peringkat cucu. Jadi dalam hal ni macam yang Ustazah cakap tadi tu, nafkah ini bergantung kepada kemampuan ya, Fahrin dan juga Yana ya. Jadi nanti Yana kalau dah kahwin, janganlah minta yang luar biasa daripada suami. Baik. Kahwin, dengar tu Yana. Baik bang. Kesian suami. Tapi kalau suami tu level-level Fahrin, minta je Yana. Tak boleh kasih can tu Tuan. Aduh. Jadi itulah mukadimah ya buat Fahrin dan juga Yana ya. Maknanya dari segi makan minum, pakaian, tempat tinggal. Baik. Kalau tiap-tiap hari isteri kita kan Fahrin pakai baju macam Yana tu, mau tercabut rambut kita Fahrin. Jangan Watak begitu. kita. Baju yang saya pakai ni pun sponsor Tuan. Okey baik Tuan. Tuan bercakap tentang kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, betul? Menjadi persoalan juga kan Tuan, macam mana kalau isteri ni tadi berkemampuan, malah ada dalam kalangan isteri yang sebenarnya lebih berkemampuan dari suami. Adakah nafkah itu sudah pun orang kata shifted ataupun dialihkan dan suami itu tidak lagi perlu memberikan nafkah ini ataupun macam mana Tuan Faisal? Kalaulah begitu caranya kan boleh berubah pula tanggungjawab nafkah ni, seronok saya. Lagi seronok bagi dema yang kahwin ramai, 4 orang isteri.
Empat tanggung Oi, saya. kemain Tanggung Emma ya? siapalah suami. Saya seorang je isteri. Okey, baik. Dalam hal begini, baik dari segi hukum maupun dari segi undang-undang dalam negara kita, nafkah ini kekal sampai bila-bila tanggungjawab kepada seorang suami. Sama adalah suami itu dulunya pendapatannya ada, sekarang tak ada pendapatan yang banyak macam dulu. Sama ada isterinya lebih banyak pendapatannya daripada dia, maka tanggungjawab memberi nafkah itu wajib kepada suami. Jadi dalam hal ini kata kuncinya mampu. Kalaulah suami itu tak mampu nak berikan gelang emas macam dalam iklan tu, dalam suara tu, berilah orang kata yang cantik, pakaian yang memenuhi untuk isteri, ya, yang ikut kemampuan dia. Jadi tak akan sampai bila-bila tanggungjawab memberi nafkah ni berpindah pula kepada isteri. Mentang-mentanglah isteri itu kerjanya tetap, kemudian gajinya tiap-tiap tahun meningkat, suami pula kerjanya mungkin kerja niaga-niaga biasa, tak ada pendapatan yang tetap. Hari pertama dia kata, yang abang tak ada pendapatan lah, yang pendapatan tahun ni tak berapa cukup. Jadi tolonglah bantu-bantu bayar bil. Disebabkan kasih dan sayang, cinta sangat kepada suami kita ni pun, maka isteri itu pun, tak apalah bang, bulan ni sampai hujung tahun disebabkan PKP COVID ni, sebab sayang je yang kerja-kerjaan, maka sayang sponsor lah semuanya. Wow. Okeylah. Rupa-rupanya dalam diam dia tak bagi tahu kat bini dia. Dia tu dah pendapatannya banyak, perniagaannya bagus. Kejap-kejap diam-diam dia belanjanya perempuan lain. Dia belanjanya mak ayah dia pula. Aduh kan, dan diam-diam. Maka berdosa ya dalam hal begini. Jadi jangan jadikan situ sebagai orang kata amalan. Ya Farin, gelak-gelak juga Farin. Ingat Farin? Dengar tu Farin. Kak Elina ni baru je WhatsApp saya ni. Okey tak, tapi cukup menarik penjelasan tuan-tuan. Tapi dia berbalik pada satu perkara, satu perkataan yang agak subjektif tau. Kemampuan. Betul Farin. Jadi macam mana kita nak ukur apakah itu cukup? Apakah kemampuan itu setakat mana? Sedangkan kita kena tahu kemampuan, keperluan, kehendak. Kehendak ni tak kira kan. Jangan macam-macam. Jadi dia boleh kata, awak dah bagi tapi saya rasa tak cukup. Saya rasa awak mampu. Tapi macam mana kita nak ukur tentang kemampuan dan juga keperluan ni? Okey. Ini antara perkara ataupun topik ataupun subjek matter yang sentiasa dipertikaikan baik di mahkamah ataupun sebelum kes dibawa ke mahkamah kan. Ada isteri-isteri yang mempertikaikan, tahun ni saya punya nafkah setiap bulan 1,000. Tahun depan kena naiklah 2,000. Tahun yang akan datang kena naiklah 3,000. Tahun ini kereta saya yang abang belikan Honda aja. Tahun depan kenalah BMW ataupun Mercedes. Tahun lagi satu kenalah naik lagi Jaguar ke apa kan. Jadi itu very subjektif, bergantung kepada pendapatan suami. Sebab itu bila dibawa kes kepada mahkamah, hakim akan tengok, akan menilai berdasarkan kepada dua faktor, iaitu apa yang nak dituntut oleh pihak isteri itu ataupun ahli keluarga. Yang kedua, dia akan tengok kemampuan. Bak kata Farin tadi, memang susah kita nak jadi formula macam mana nak cari apa yang dikatakan sebagai kemampuan tu. Dalam hal begini, kaedah fiqh mengatakan bahawa kemampuan untuk memenuhi itu yang paling penting ikut dipanggil yang perkara-perkara asas. Makan minum, tempat tinggal, lepas itu dari segi pakaiannya, mungkin kalau ada lebihan duit poket dan sebagainya. Dalam hal ni, kalau orang kata kalau suami itu mampu untuk bagi beras biasa, makanan biasa, tapi isteri kata tak boleh, kita kena pakai beras yang mahal-mahal ni. Walaupun dalam hakikat sekarang ni mungkin dalam masalah kegawatan dan sebagainya. Jadi dalam hal begini, isteri kena memahami, janganlah tekan sangat suami sampai suami itu tak mampu nak buat apa-apa, sampai dia berhutang keliling pinggang, sampai dia terpaksa meminjam dengan ahlong sebagainya. Kesian suami. Dalam hal ini, katakanlah pihak isteri rasa dah tak ada, orang kata suami ni memang tak mampu. Suami ni memang disebabkan nafkah ni saja, suami ni memang tak boleh tunaikan dia punya
hak sebagai seorang isteri. Maka cara yang terbaik adalah untuk isteri mendapatkan nasihat daripada pihak Jabatan Agama Islam sebagai contoh. Lepas tu yang kedua, kalau isteri masih juga tak boleh kata, penting ni, nafkah ni penting pada saya. Saya punya standard of living ni sebab saya ni mungkin anak orang yang besar-besar. Awak anak orang biasa je. Saya daripada keluarga. Saya kena ada standard of living yang begitu. Kena ada orang gaji 4-5 orang. Saya tak boleh masak. Orang gaji saya yang kena masakkan apa semua. Jadi kalau dalam hal begini, bila dah macam orang kata dah tak sekufu, maka adalah cara yang terbaik kena melaporkan perkara ni kepada mahkamah untuk dapatkan orang kata mungkin pelepasan ataupun memutuskan ikatan perkahwinan tu. Tapi janganlah macam itu, Yana. Waktu senang, waktu suami tu kaya raya, sanggup hidup bersama. Tapi bila suami tu diuji, sudah mula berkira-kira. Jangan begitu, kesian suami kan. Betul. Tapi suami pula jangan ambil peluang. Orang mentang-mentang isteri dia boleh bertolak ansur, dia pun tutup sebelah mata, dia relax. Cukuplah tu. Baju 5 tahun nak raya tahun ni, pakailah baju 10 tahun yang dulu. Kesian dah. Orang kata you jam, I jam lah. Betul tak? Susah senang sama-sama. Baik. Tuan Faisal, saya ada satu soalan yang diajukan oleh penonton kita sebenarnya. Yang bertanya, macam mana kalau keadaan ibu bapa suami dalam keadaan darurat, tapi pendapatan suami sedikit dan hanya mampu bagi nafkah untuk ibu bapa dia. Dan cakap pula dekat isteri, tak mampu nak bagi nafkah dekat isteri buat sementara waktu. Dan mungkin juga daripada soalan ni, apa yang boleh dikembangkan lagi adalah sebagai seorang suami ni, tanggungjawab utama nafkah pertama yang harus diberikan adakah kepada ibu bapa ataupun kepada isteri dan anak-anak terlebih dahulu? Okey, dalam hal begini, saya jawab yang nombor 2 dulu supaya boleh faham. Dalam Islam, tanggungjawab memberi nafkah ni bila kita dah jadi ketua keluarga ni Farin dan juga yang lain-lain nombor 1 yang wajib adalah isteri kita. Tapi sebelum tu kita kena tengok ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nafkah ni mulakan dengan diri kita dulu. Bila ada lebih baru kepada ahli keluarga kita. Maksud ahli keluarga tu ulama telah mentafsirkan nombor 1 kena isteri. Yang kedua kena kalau ada anak kecil kita. Yang ketiga, mak ayah. Mak ayah ni, kalau mak ayah kita ni tak berkemampuan, fakir miskin, tak bekerja, tak ada pendapatan, sakit terlantar, maka kita bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada mak ayah kita. Kemudian barulah kepada anak-anak yang lebih besar, mungkin anak-anak yang baru lepas universiti tapi tak ada kerja-kerja lagi kan. Kemudian barulah kepada peringkat datuk, nenek dan sebagainya. Cuma dalam hal ini, soalan pertama Yana dan soalan penonton tadi, dia ada mak ayah yang tak sihat, mak ayah yang terlantar, kemudian tak ada pendapatan, gaji dia pula sikit, Jadi dalam hal ini dia dalam dilema. Nak bagi keutamaan kepada isteri ke ataupun kepada mak ayah dia. Dalam hal begini sebenarnya, katakanlah kalau kita ada adik-beradik ramai, kita kena berbincang dengan adik-beradik kita yang lain. Sebab kita kena maklumkan, abang ni pendapatan tak banyak, tapi abang sedar, abang ni abang yang sulung. Korang adik-adik lain pun semua ada kerja. Jadi boleh tak kita sama-sama bantu? Abang mampu sebulannya RM100 aja untuk bagi kepada mak ayah. Jadi korang tolonglah tampung. InsyaAllah kalau rezeki abang murah akan datang, abang akan banyakkan. Bukan abang nak lari tanggungjawab daripada memberi nafkah kepada mak dan ayah. Tetapi abang ada juga tanggungjawab yang utama yang wajib akan ditanya nanti oleh Allah SWT, iaitu isteri kita. Dan juga kita anak-anak abang tadi. Yang kecil lagi yang masih memerlukan belan. Takkanlah abang nak bagi semua pendapatan kepada mak ayah ni, walau abang pun tahu mak ayah ni tak bekerja. Sampai anak dan isteri abang terabai, tak ada makan, tak ada minum. Walaupun isteri kita tu mungkin bekerja, tapi tanggungjawab nak bagi nafkah kepada isteri kita. Setidaknya kalau tak bagi duit belanja kepada bini kan, kita bayar bil elektrik, kemudian kita bayar bil IP, bil air, bil telefon, kemudian dalam peti ais tu setidaknya adalah lauk pauk untuk dimasak. Jangan sampai dekat dapur tu tak berasap langsung. Semua duit belanja kita bagi kepada mak ayah kita. Tak boleh gitu. Walaupun kita nak jadi anak yang soleh, tak nak jadi anak tanggang macam kes tanggang dulu, tapi jangan sampai kita mengabaikan anak bini. Ya begitu ya. Okey Tuan, secara so-called umumnya, teknikalnya kita dah faham. Tapi saya nak bagi satu situasi yang nyata boleh berlaku lah. Okey, katalah kalau memang isteri itu boleh menanggung semua. Okey, menanggung semua. Kita bagilah satu situasi. Tapi status suami itu tetap suami. Betul. Jadi sebagai cadangan, sebagai perbincangan dan saranan,
apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami yang dalam keadaan sebegitu untuk terus orang kata menjalankan amanah dia supaya tidak jatuh berdosa? Bagus soalan ni. Saya rasa Farid punya soalan ni ramai dinanti-nantikan oleh para suami sana kalau yang menonton ni kan. Jadi dalam hal begini ya, nombor satu, kita kena berlaku jujur ya, Farid, sebagai seorang suami. Kita jangan, orang kata dalam hal nafkah ni, ego tu letak ke tepi. Kita kena berlaku jujur dengan diri dan kena berkongsi mungkin kita punya bebanan dan masalah ni dengan isteri. Isteri ni kan, dia akan lebih sayang, percaya dan hormat kepada suami kalau suami itu jujur. Cuba jangan sesekali melukai hati dia dengan kata ada perempuan lain ke apa. Itu memang dia pantang mak nenek kata mak saya. Okey, yang pertama jujur ya. Yang kedua, kita kena memaklumkan kepada isteri, boleh tak minta pertimbangan kalau dia boleh bantu kita, dan kita kena bagi tahu perancangan kita macam mana untuk improve kita punya pendapatan. Kita kena usaha. Jangan pula bila ada masalah kewangan kita baring aja atas tilam, duduk diam aja, tak ada buat apa-apa improvement. Yang ketiga, bila kita ada, bukan sahaja ada keluarga tu, ada isteri dan ada anak, tapi kita ada mak ayah juga. Mak ayah yang lebih, orang kata tua, yang tak ada pendapatan, tak ada kerja. Begitu juga dengan isteri kita, dia mungkin ada mak ayah dia. Jadi kita kena berbincang dengan isteri kita dan kita kena berlaku jujur balik. Bagi tahu bahawa abang ni ada tanggungjawab juga kepada mak ayah. Abang minta izin kalau boleh, abang nak bagi sikit kepada mak ayah. Walaupun hakikatnya tak perlu minta izin pun kepada isteri sebab kita ni adalah ketua keluarga. Tetapi bila kita bawa berbincang, kita bawa kata sama-sama lepas solat ataupun tengah-tengah makan, insya-Allah isteri tu okey. Yang isteri tak mahu adalah kita mengambil kesempatan. Yang isteri tak mahu adalah kita tak bertanggungjawab. Yang isteri paling tak mahu kalau kita tak berlaku jujur dengan dia. Insya-Allah, abang berapa tak cukup bang? Abang perlukan modal tak untuk niaga? Inilah ayang bagikan modal. Bukan setakat bagi modal, ayang akan doakan abang setiap waktu selepas solat supaya berjaya. Supaya kita boleh improve kita punya keluarga dan pendapatan ini. InsyaAllah ya. Itulah sedikit orang kata kata-kata saya nasihat kepada diri saya jugalah dan kepada semua penonton ya. Baik, Tuan Faizal, sebelum rumusankan Tuan, ada satu soalan lagi yang saya nak bertanya, yang mana Baik, kalau ada dalam kalangan suami yang tidak mampu lagi untuk melangsaikan nafkahnya, mungkin atas faktor sudah meninggal dunia ataupun kehilangan pekerjaan ataupun tidak lagi berkemampuan. Siapa dalam kalangan ahli keluarga suami ini tadi yang harus memikul tanggungjawab ini untuk diberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak suami ini tadi? Okey, cantik soalan ni Banaya sebagai rumusan ya. Jadi dalam hal begini, apabila orang kata ialah si suami tadi meninggal dunia ataupun sakit tiba-tiba balik daripada kerja, aksiden, terlantar ya, lepas tu tak ada pula coverage daripada mungkin insurans ataupun takaful sebagainya ya, dia kerja makan hari, dia kerja sendiri kan, ataupun mungkin dia menjadi banduan ya. Jadi tak ada siapa yang tengokkan isteri dan anak-anak dia. Di waktu si isteri itu pun mungkin tak ada pendapatan. Dia bergantung sepenuhnya dengan suami tadi. Dia mungkin jadi suri rumah sepenuh masa. Mungkin juga dia adalah menjaga anak jiran dan sebagainya. Tapi mungkin tak cukup. Yalah, jaga anak jiran 2-3 orang katalah baru 200-300. Nak bayar bil elektrik pun tak lepas. Jadi siapakah yang akan bertanggungjawab? Dalam hal ini, undang-undang dan juga hukum syarak telah menetapkan. Yang pertama yang bertanggungjawab adalah mak ayah kepada si suami tadi. Datuk dan nenek lah. Kalau datuk dan nenek itu berkemampuan ya. Tapi kalau datuk dan nenek itu tak berkemampuan, yang kedua adalah adik-beradik lelaki kepada si suami tadi. Katakanlah adik-beradik lelaki dia pun tak berkemampuan, maka adik-beradik perempuan tadi. Dalam hal begini, katakanlah seorang tak mampu, tapi kalau ramai-ramai, kata orang muafakat itu membawa berkat. Jadi kongsi-kongsilah pakcik-pakcik dengan makcik ni. Kita jangan pening-peningkan dah kepala datuk dan nenek ni. Datuk dan nenek dah tua. Walaupun dia mungkin ada pendapatan, tapi bila kita serabutkan kepala dia, mungkin dia tidak datang penyakit jantung lah sebagainya. Jadi kita pakcik dengan makcik semua ni, kita pakat bantu. Walaupun mungkin kita bergaduh ke, ataupun tak puas hati dengan adik ipar kita ke, ataupun kita kakak ipar yang kematian suami tadi, tapi kita kena tengok anak dia tu. Apatah lagi kalau ada anak kecil, anak yatim piatu, lagilah besar ganjaran dan juga orang kata pahalanya ya. Jadi itu lagi tanggungjawab kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat lah.
Jadi mungkin kita pun dah sampai ke hujung perbincangan kita Yana. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Faisaluddin Yusof, seorang peguam syar'i yang bersama-sama kita memberi pencerahan ringkas tetapi padat mengenai isu nafkah tidak dilangsaikan. Terima kasih Tuan Faisal. Terima kasih Tuan. Sampai berjumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. Dan saya kira penjelasan yang diberikan oleh Tuan Faisal hari ini sangat-sangat clear. Kalau tak faham lagi, tak tahulah, mungkin sekadar tidak mahu melangsaikan nafkah itu tadi. Tapi ingat, sekiranya tidak melangsaikan nafkah akan jatuh hutang. Okey, Farid. Dan berdosa Yana. Betul, berdosa besar sebenarnya. Baik, sekejap lagi kita akan bersama dengan Haris Halim dengan lagu barunya. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Usah kau membandingkanku dengan kekasihmu yang dulu. Aku menjadi aku. Tak usah kau mengatur hidupku lagi. Sudahlah sayang, dengan kisah lamamu itu yang lalu. Aku di sini, wow, kekasih barumu. Mengertilah kau sayang, wow, dengan kata-kataku ini yang tulus. Menerimamu tanpa syarat, ku harap kau pun juga begitu. Okey, itu tadi Haris Halim dengan lagu barunya Kekasih Baru, dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang kita bersama dengan Haris. Hai, Assalamualaikum Haris. Hello, Waalaikumsalam. Hai Haris, sihat? Sehat, Alhamdulillah. Yana apa khabar? Sehat ke? Sehat, Alhamdulillah. Haris, sebelum Yana mula tanya Haris kan, Yana nak baca salah satu komen dekat YouTube Haris ni kan untuk lagu Kekasih Baru ni. Dia kata, first time dengar tadi dalam radio, terus jatuh cinta. Cepat-cepat cari dalam YouTube. Wah, kemain fans awak. Okey Haris, lagu ni dah mula rilis 7 bulan yang lalu, betul? Ya, betul. 7 bulan. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit Kekasih Baru ni. Siapa kekasih baru Haris? Alamak. Okey, sebenarnya Haris tak ada pun kekasih baru. Sekarang dia single lah untuk semua orang kat mana-mana lah. Okey, sebenarnya lagu ni mengisahkan tentang semua perempuan yang tak move on dari bekas kekasih dia. Oh, perempuan je lah yang tak move on. Lelaki dah move on lah. Yalah, dalam cerita ni dia perempuan lah. Dia macam perempuan ni dia asyik membandingkan boyfriend baru dia ni dengan bekas kekasih dia yang dulu. Okey. Oh, jadi tak ada kena-mengena dengan pengalaman hidup Haris lah, betul? Boleh dikaitkan juga. Sebenarnya Haris pernah dibandingkan oleh kekasih dulu lah, tapi zaman-zaman sekolah dulu kan. So kita bolehlah masukkan feel tu time nyanyi macam betapa sakitnya kena. Oh, jangan risau, zaman sekolah dulu semua kena dibandingkan Haris. Itulah. Okey, difahamkan untuk lagu Kekasih Baru ni ada lirik video, lepas tu ada juga MV official. Boleh cerita kenapa ada sampai 2? Okey, sebenarnya masa mula-mula liris kan dah bergabung liris dan fish. Masa mula-mula rilis lirik video ni, masa tu belum siap shooting music video lagi. So sebab masa tu pun dah mula PKP, so kita orang pun just nak release, just nak tengok
macam mana penerimaan orang semasa PKP ni kan. So lepas sambutan sangat baik dekat lirik video tu, so kita orang pun decide untuk release music video pula. Maksudnya kita orang just nak test dululah macam mana time PKP tu, but alhamdulillah sambutan sangat-sangat baik. Oh, alhamdulillah. Dan untuk Haris sendiri, adakah lagu bergenre begini adalah forte Haris? Ini lagu ni macam jazz sikit, betul? Ya, betul. Betul. Memang suka forte lagu macam ni ke macam mana? Okay, untuk Haris, personally memang Haris minat pop, jazz dan juga ballad dan juga R&B. So dalam lagu ni kita orang ada gabungkan elemen pop, jazz dan juga ada R&B sikit kat situ. So kalau nak mengikutkan forte Haris sendiri, Haris lebih kepada ballad. Okey. Tapi untuk lagu pertama ni, Haris ingin memperkenalkan diri dalam industri dengan something yang fresh dan baru lah. Sebab macam kita jarang ada lagu berbentuk pop jazz kan dekat Malaysia ni. Ya. Okey, dan adakah sekarang ni sudah pun dalam proses pembikinan lagu baharu ataupun masih lagi fokus dengan lagu Kekasih Baru ni ke macam mana? Okey, sekarang ni Haris masih mempromosikan lagu Kekasih Baru, tetapi untuk single kedua hari tu baru saja siap recording. Wow. Recording untuk lagu dan juga suara, tapi belum start recording music video lagi. Tapi alhamdulillah dah siap dan insya-Allah akan release tidak lama lagi tahun ni. Wah, ni kena datang Wanita Hari ini ni nak untuk promosi lagu ni. Boleh. Haris, kalau diberi kesempatan untuk berduet ataupun bergabung dengan artis-artis di Malaysia, siapakah artis tersebut? Mungkin boleh kongsikan sikit. Okey, soalan ni dia besar sikit. Nak artis yang legend ataupun nak artis baru? Kalau legend siapa? Okey, kalau legend tak lain tak bukan, of course Datuk Siti Nurhaliza. Wah, legend. Saya minat Datuk Siti dari saya kecil. Sebelum saya mula menyanyi lagi saya memang dah minat. Kalau artis baru? Dan artis baru sebenarnya dah lama saya sebut-sebut benda ni. And then alhamdulillah sekarang saya pun dah berkawan dengan dia. Yang dia bernama Sarah Suhairi. Sarah Suhairi, bolehlah buat lagu Korea sama-sama lepas ni. Okey. Haris, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian lagu Kekasih Baru kepada penonton semua. Mungkin boleh ke semua digital platform untuk mendengar lagu Kekasih Baru ni? Ya, boleh. Spotify ada, YouTube ada, Joox ada, semua ada. Dan kalau nak tengok perkembangan Haris, boleh follow Haris di Instagram iaitu Haris Halim. TikTok pun ada juga. Boleh follow kat mana-mana. Semua social media lah ya? Yes, betul. Okey, baik. Haris, terima kasih banyak-banyak. Semoga maju jaya, selamat maju jaya dan semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat. All the best untuk Haris. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih Wanita Hari ini sudi menerima saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, itu dia tadi perkongsian dari Haris Halim. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Dan dengar cerita Fahrin Ahmad ada sesuatu yang nak dikongsikan. Fahrin, silakan. Yang ini mengenai surprise. Ramai orang suka surprise kan. Apatah lagi surprise orang yang tersayang. Tapi sebelum saya ulas lebih lanjut, apa kata kita saksikan TikTok ini terlebih dahulu. Rasa nak tahu tak siapa? Berani tak nak tengok orang ni siapa? Cuba nak tengok siapa? Cuba buka. Buka lah, buka. Ku
tahulah kenapa saya pula yang senyum sampai ke telinga ni. Apa Farin? Farin lepas ni Farin pula nak masuk dalam patung teddy bear betul surprise Kak Elena. Tapi so sweet. Itu antara salah satu cara menghargai pasangan tadi tu, dia menghargai tunang dia. Betul. Tentang menghargai tunang ni saya tak saya pernah nampak sahabat saya sendiri, adik saya sendiri, nama dia Uyaina Arsyad kan, dengan tunang dia memang sweet. Banyak surprise satu sama lain. Nak cerita panjang sangat. Tapi Yana, saya nak tanya dengan Yana. Sebenarnya kan bila situasi macam tu berlaku, apa perasaan Yana? Yana waktu tu nama pun surprise. Jadi kita pun memang tak dapat nak agak langsung lah. Tetapi apa yang pasti adalah perasaan dihargai, disayangi dan kita betul-betul rasa kewujudan kita di situ tu memberi kebahagiaan kepada orang itu, orang tersebut. Jadi maknanya saya kira bahagia. Saya kira bahagia tu adalah sesuatu yang kita sebenarnya cipta dan bina bersama. Dan berkait rapat juga dengan topik yang akan kita bincangkan esok ni Fahrin. Betul. Iaitu menghargai pasangan. Betul. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami lagi pada hari esok dengan satu lagi topik yang cukup menarik. Kalau Fahrin selalu menghargai pasangan dengan cara apa dan bagaimana? Saya kalau dengan isteri saya setiap hari tu senyuman dan juga pelukan kasih sayang saya tu adalah sebenarnya surprise setiap hari. Lah sweetnya Fahrin Ahmad ni. Tapi saya juga seronok bila tengok Fahrin selalu membahagikan masa, meluangkan masa bersama Kak Elena, bersama Farel, pergi ke bercuti. Selalu bawa bercuti kan? Ya, tapi saya tak boleh PKP. In Malaysia. Bila dah buka balik rentas negeri ni semua kan. Tapi InsyaAllah. Saya kira kan Fahrin, kalau nak menghargai pasangan ni tak perlu pun buat perbelanjaan yang besar. Orang ingat nak buat surprise ni kena menggunakan duit yang banyak, kena besar segala-galanya. Tapi tidak. Orang kata nak menghargai pasangan ni dengan ungkapan ataupun dengan perbuatan kita yang small gestures tu pun dah cukup. Betul tak? Macam istilah bahasa Inggeris selalu cakap, it's the thoughts that counts. Betul lah tu. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau ada nak berkongsi dengan kami bagaimana cara anda menghargai pasangan ataupun bagaimana pasangan anda menghargai anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya ruangan komen di bawah. InsyaAllah esok kami akan cuba membacanya semasa kita bersiaran esok, saya dan juga Fatin Hamimah. Okey Fahrin, ada apa lagi nak cakap ke Fahrin? Bersama bersiaran esok. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih Yana, kita dan juga kepada para penonton Wanita Hari Ini, dan kami terus nakkan anda memberi pendapat, memberi komen anda di Instagram kami tadi. Sila komen dan terus pastikan setiap jam 12 tengah hari Isnin hingga Sabtu saksikan Wanita Hari Ini. Ya, kepada anda terima kasih sekali lagi. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Stay safe. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak
bijak mengatur mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia.